Apabila Allah, yang Maha Tinggi, menyeru orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran, panggilannya sering dikaitkan dengan merealisasikan tuntutan lisan mereka tentang iman. Ini kerana dakwaan lisan tanpa perbuatan mempunyai nilai yang sangat kecil dalam Islam. Perbuatan adalah bukti dan bukti yang diperlukan seseorang untuk memperoleh pahala dan rahmat di kedua-dua dunia. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Puasa adalah amalan soleh yang sangat unik kerana ia tersembunyi dari pandangan orang lain dan berlaku sepanjang hari, tidak seperti amalan tersembunyi yang lain. Oleh itu, seseorang itu mesti berusaha untuk merahsiakan puasanya dengan sebaik mungkin dan mengelak daripada merosakkan pahalanya dengan memberitahu orang lain melainkan mereka terpaksa melakukannya. Ini boleh dikatakan sebab mengapa Allah Ta'ala menyatakan dalam hadis ilahi yang terdapat dalam Sunan An-Nasai, nombor 2219, bahawa puasa adalah khusus untuknya, oleh itu, dia akan membalasnya secara langsung. Baik pahala langsung ini bererti dia adalah pahala orang yang berpuasa, artinya, orang yang berpuasa tetap akan diberi peluang untuk memerhatikan Allah Ta'ala di akhirat, iaitu pahala yang tidak ada bandingannya dan kebesarannya. Puasa meletakkan kunci pada setiap aspek seseorang dan oleh itu orang yang berpuasa dengan betul akan mengelakkan semua jenis dosa lisan dan fizikal dan perkara yang sia-sia. Oleh itu, seorang Muslim mesti berusaha untuk menggunakan kawalan tambahan ke atas niat, ucapan dan tindakan mereka ketika mereka berpuasa, kerana orang yang berterusan melakukan dosa, seperti berdusta, ketika mereka berpuasa telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 707, untuk memusnahkan puasa mereka sehingga menjadi hina di sisi Allah Ta'ala. Malah, hadis lain yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 1690, memberi amaran bahawa sebahagian manusia tidak mencapai apa-apa daripada puasa melainkan lapar dan dahaga. Salah satu tujuan berpuasa adalah agar sikap berhati-hati yang dilakukan seseorang ketika berpuasa itu terbawa-bawa ke hari-hari di mana mereka tidak berpuasa, agar mereka menghindari dosa dan perkara-perkara yang sia-sia dan sebaliknya tetap teguh di atas ketaatan kepada Allah, yang Maha Tinggi. Ini melibatkan penggunaan berkat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredai oleh Allah Ta'ala, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Ini membawa kepada kebenaran yang ditunjukkan dalam ayat-ayat utama yang dibincangkan. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selain itu, puasa mengurangkan nafsu jahat seseorang. Ia menghalang kesombongan dan dorongan dosa melalui lapar, dahaga dan usaha yang lebih besar dalam mengelakkan dosa yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Puasa menghalang selera perut dan keinginan badan. Dua perkara ini sering membawa kepada banyak dosa yang lain. Keinginan untuk memenuhi dua keinginan ini selalunya lebih besar daripada keinginan untuk perkara-perkara haram yang lain. Oleh itu, sesiapa yang mengawalnya dengan berpuasa akan lebih mudah untuk mengawal nafsu jahat yang lebih lemah. Ini membawa kepada kebenaran yang sebenar. Oleh itu, seorang Muslim mesti berusaha untuk mencapai tahap puasa yang tertinggi dan memenuhi tujuannya supaya mereka mengawal niat, ucapan dan tindakan mereka supaya mereka tetap teguh di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala dan menjauhi segala dosa dan perkara yang sia-sia walaupun mereka tidak berpuasa. Akhir sekali, puasa fardu adalah sangat penting dan bernilai sehingga Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah memperingatkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 723, bahawa jika seseorang melewatkan satu puasa fardu tanpa alasan yang munasabah, mereka tidak akan dapat menggantikannya dengan pahala walaupun mereka berpuasa setiap hari sepanjang hayatnya. Oleh itu, umat Islam hendaklah berusaha sedaya upaya untuk menunaikan puasa fardu dengan betul dan berpuasa sunat mengikut kekuatan dan kemampuan mereka. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di samping itu,
Ayat ini adalah satu lagi bukti yang terdapat di dalam Al-Quran yang tidak terkira banyaknya yang menjelaskan bahawa seseorang tidak boleh menjadi soleh sehingga mereka merealisasikan iman mereka melalui beramal, seperti puasa. Kebajikan itu bagaikan tumbuhan yang telah berbunga untuk menghasilkan buah yang enak. Seperti mana tumbuhan tidak boleh berbunga tanpa mendapat khasiat, seperti cahaya matahari, begitu juga iman seseorang itu tidak boleh berbunga sehingga memperolehi soleh tanpa makanan berupa amal soleh. Ini melibatkan penggunaan nikmat yang telah dikurniakan dengan cara yang diredai Allah Ta'ala, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Malah, orang yang hanya secara lisan mengaku beriman kepada Islam dan gagal menyokong tuntutan mereka dengan tindakan fizikal mesti takut kehilangan iman mereka. Sama seperti tumbuhan yang gagal mendapatkan khasiat akhirnya mati, begitu juga iman mereka jika gagal memeliharanya dengan perbuatan yang baik. Untuk meminimumkan kesulitan tugas ini, Allah Ta'ala menjelaskan bahawa umat-umat terdahulu juga diperintahkan untuk berpuasa. Ini mengingatkan umat Islam bahawa mereka tidak diberikan tanggungjawab yang sukar atau berat yang tidak dipikul oleh orang-orang sebelum mereka. Malah, Allah Ta'ala telah menegaskan di banyak tempat di dalam Al-Quran bahawa Dia tidak pernah membebankan seseorang dengan apa-apa, seperti tanggungjawab yang tidak dapat mereka pikul. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Mengingat realiti ini akan memudahkan menunaikan tanggungjawab Islam bagi seorang Muslim, kerana sebahagian daripadanya boleh bercanggah dengan kehendak manusia. Seseorang mesti berkelakuan seperti pesakit yang bijak yang menerima dan bertindak atas nasihat perubatan doktor mereka, mengetahui ia adalah yang terbaik untuk mereka dan mengetahui mereka boleh mengendalikan pelan rawatan yang diberikan kepada mereka, walaupun pada hakikatnya mereka diberi ubat pahit dan pelan diet yang ketat. Dengan cara yang sama, pesakit yang bijak ini akan mencapai ketenangan jiwa dan badan melalui menerima dan bertindak atas nasihat perubatan doktor mereka. Begitu juga orang yang menerima dan menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala meminimumkan lagi kesulitan yang berkaitan dengan puasa dengan mengingatkan manusia bahawa ia hanya untuk beberapa hari sahaja dalam setahun. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 184. Puasa untuk beberapa hari yang terhad. Seperti biasa, Allah Ta'ala memberikan kelonggaran kepada mereka yang tidak dapat menunaikan kewajipan wajib ini, sebagaimana Dia lakukan untuk semua kewajipan lain, kerana Islam adalah agama dan cara hidup yang disesuaikan dengan fitrah manusia dan oleh itu menghormati batasan dan kelemahan mereka. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 184. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan semasa mereka, maka jumlah hari yang lain yang sama hendaklah dikada. Dan bagi orang-orang yang mampu berpuasa, tetapi dengan susah payah, sebagai tebusan sebagai pengganti memberi makan orang miskin setiap hari. Dalam setiap keadaan, Islam menggalakkan manusia untuk membantu golongan yang memerlukan. Dalam beberapa kes, membantu mereka adalah wajib. Dalam keadaan lain, ia adalah penalti atau tebusan dan dalam keadaan lain, ia adalah perbuatan baik sukarela yang banyak ganjarannya. Ini menyerlahkan kepentingan membantu orang lain, terutamanya yang memerlukan. Islam tidak mengajar cara hidup mementingkan diri sendiri di mana seseorang hanya mementingkan diri sendiri dan keluarga mereka, malah haiwan pun bersikap demikian. Sebaliknya, Islam mengajak manusia untuk mengatasi ini dan membantu semua orang lain, mengikut kemampuan mereka, yang merangkumi sokongan keuangan, fizikal dan emosi orang lain. Sebenarnya jika setiap Muslim benar-benar bertindak atas prinsip asas Islam ini, maka mereka tidak akan menjadi orang yang memerlukan di bumi ini. Prinsip penting ini telah ditunjukkan dalam bahagian seterusnya ayat 184. Bab 2 Al-Baqarah, ayat 184. Dan sesiapa yang menghulurkan kebaikan, iaitu kelebihan, itu lebih baik baginya. Allah, yang Maha Tinggi, mengingatkan manusia tentang hakikat mudah bahawa menolong orang lain pada hakikatnya adalah menolong diri sendiri, kerana ia membawa mereka kepada memperoleh ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia. Bab 17 Al-Isra, ayat 7. Dan berkata, jika kamu berbuat baik, kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, kamu berbuat demikian kepada mereka, iaitu dirimu sendiri.
Sebagai contoh, selagi seseorang itu sibuk membantu orang lain kerana Allah, Allah Ta'ala akan terus menyokong mereka dalam semua urusan mereka. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6853. Sesiapa yang mendapat pertolongan Allah yang Maha Tinggi akan memperoleh ketenangan jiwa di kedua-dua dunia. Memahami realiti ini juga akan menghalang seseorang daripada berkelakuan seolah-olah mereka sedang melakukan Allah yang Maha Agung atau orang yang memerlukan bantuan apabila mereka membantu mereka, kerana ini membawa kepada kemusnahan pahala mereka melalui kesombongan. Oleh itu, seseorang mesti berusaha untuk membantu orang lain mengikut kemampuan mereka demi kepentingan mereka sendiri. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 184. Dan sesiapa yang menghulurkan kebaikan, iaitu kelebihan, itu lebih baik baginya. Ini juga menyerlahkan prinsip Islam yang penting tentang apa yang diberikan oleh seseorang adalah apa yang akan mereka terima daripada Allah yang Maha Tinggi. Maksudnya, seseorang itu mendapat ganjaran mengikut usahanya. Jika mereka berusaha sekecil-kecilnya untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala, seperti hanya melaksanakan kewajipan-kewajipan asas, yang mengambil masa kurang dari 1 jam sehari untuk melaksanakannya, maka mereka akan mendapat pahala dan rahmat di kedua-dua dunia dengan sewajarnya. Sungguh pelik bagaimana umat Islam mengidamkan keberkatan dan ganjaran yang tertinggi di kedua-dua dunia, tetapi paling baik hanya berusaha sekecil-kecilnya untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala. Oleh itu, seseorang itu mesti merenungkan usaha mereka dalam keredaan Allah Ta'ala, yang melibatkan penggunaan nikmat yang telah dikurniakan mengikut ajaran Islam, dan meningkatkan usaha mereka jika mereka menginginkan tahap pahala dan keberkatan yang lebih besar, yang seterusnya meningkatkan ketenangan jiwa mereka di kedua-dua dunia. Bab 5 Al-Maidah, ayat 15-16. Telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang nyata. Dengan kitab skim Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Selepas memberikan kelonggaran, Allah yang Maha Tinggi sering menyeru manusia ke arah yang lebih tinggi dengan mendorong diri mereka dalam ketaatan yang ikhlas kepada Allah yang Maha Tinggi. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 184. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan semasa mereka, maka jumlah hari yang lain yang sama hendaklah dikada. Dan bagi orang-orang yang mampu berpuasa, tetapi dalam kesusahan, tebusan sebagai pengganti memberi makan orang miskin setiap hari. Dan sesiapa yang menghulurkan kebaikan, iaitu lebihan, itu lebih baik baginya. Tetapi berpuasa adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Seseorang mesti merenungkan kes-kes yang tidak terkira banyaknya di mana mereka memaksa diri mereka ke had mereka demi keuntungan duniawi, seperti dalam sukan, dan menerapkan sikap yang sama ketika mentaati Allah yang Maha Tinggi. Semua orang tahu potensi dan had mereka dan oleh itu mesti bekerja dengan sewajarnya. Surah 17 Al-Isra, ayat 84. Katakanlah, masing-masing beramal menurut caranya. Tetapi Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 184. Kalau awak tahu. Kenyataan ini sering diulang di tempat yang berbeza dalam Al-Quran dan menunjukkan kepentingan berusaha untuk mendapatkan dan bertindak berdasarkan pengetahuan Islam supaya seseorang memahami perbezaan antara tindakan yang betul dan salah. Oleh itu, ini mengajak manusia untuk bangkit daripada meniru orang lain secara membuta tuli dan sebaliknya bertindak berdasarkan bukti dan ilmu supaya seseorang itu memahami nilai amal yang mereka lakukan. Orang yang memahami nilai amal, baik dan buruk, lebih terhindar dari maksiat dan lebih cenderung untuk melakukan kebaikan. Sebagai contoh, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah berpesan dalam sebuah hadis yang terdapat di dalam Sunan Ibn Majah, nombor 796, bahawa sekiranya manusia mengetahui pahala untuk menghadiri solat fardu awal pagi dan petang di masjid dengan berjemaah, mereka akan mendatanginya walaupun terpaksa merangkak sepanjang jalan. Sesiapa yang mengetahui dan meyakini hadis ini dengan pasti akan berusaha untuk menghadiri solat fardu di masjid ini, walaupun ia menyusahkan mereka.
Allah Ta'ala kemudian menyebutkan keistimewaan bulan Ramadan, bulan puasa. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan dari Loh terpelihara pada malam kekuasaan, sekaligus. Surah 97 Al-Qadir, ayat 1. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran pada malam kemuliaan. Ia kemudiannya diletakkan di rumah perkasa di syurga yang paling rendah. Kemudian ia diturunkan kepada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, oleh malaikat Jibril AS sekeping demi sepotong selama 23 tahun. Ini telah disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, jilid 1, halaman 472. Allah Ta'ala kemudian menyebutkan beberapa sifat yang diberkati dari Al-Quran. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ini boleh bermakna bahawa Al-Quran membimbing manusia kepada ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia, selagi mereka menggunakan berkat yang telah diberikan menurut ajarannya. Tetapi, tidak seperti agama dan cara hidup lain, Al-Quran tidak mengajak manusia untuk mengikutinya secara membuta tuli tanpa bukti dan bukti keasliannya. Sebaliknya, pada setiap peringkat, apabila Al-Quran mengajak manusia untuk mengamalkan ciri-ciri baik tertentu atau meninggalkan ciri negatif tertentu atau mengamalkan tata kelakuan tertentu, ia memberikan bukti dan bukti yang jelas menunjukkan bagaimana nasihatnya membawa kepada kejayaan bagi individu dan masyarakat di kedua-dua dunia. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk. Ia bukan sahaja membimbing orang kepada ketenangan fikiran dan kejayaan dalam kedua-dua dunia tetapi juga menyediakan bukti jelas yang menyokong pandangan dan ajarannya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi, kerana semua agama dan cara hidup lain menuntut penganutnya untuk mempercayai apa yang mereka anjurkan sebagai kebenaran, bukannya memikirkan bukti yang jelas dan membuat kesimpulan sendiri bahawa apa yang mereka diajak adalah kebenaran. Bab 34 Saba, ayat 46. Katakanlah, aku hanya menasihati kamu tentang satu perkara sahaja, supaya kamu berdiri untuk Allah, mencari kebenaran, berdua-duaan dan sendiri-sendiri, kemudian berfikirlah. Dan bab 12 Yusuf, ayat 108. Katakanlah, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah dengan hujah yang nyata. Oleh itu, umat Islam mesti berusaha untuk mengikuti ajaran Islam berdasarkan bukti yang jelas yang terdapat dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, supaya mereka mendapat kepastian iman, bukannya mengikutinya secara membuta tuli berdasarkan perintah dan nasihat orang lain. Keyakinan iman akan memastikan mereka tetap berpegang teguh pada ajaran Islam dalam setiap keadaan, sama ada masa senang atau susah, yang seterusnya membawa kepada ketenangan jiwa dan kejayaan di kedua-dua dunia. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sedangkan, orang yang memiliki iman yang lemah yang berakar umbi dalam meniru orang lain secara membuta tuli, berkemungkinan kecil untuk tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah yang Maha Tinggi, yang melibatkan penggunaan nikmat yang telah diberikan kepadanya dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam, dalam setiap keadaan, seperti saat kesulitan. Menyimpang dari ketaatan kepada Allah yang Maha Tinggi hanya akan membawa kepada kesusahan, tekanan dan kesulitan dalam kedua-dua dunia, walaupun seseorang itu mengalami detik-detik keseronokan dan hiburan kerana mereka tidak dapat melepaskan diri dari kawalan dan kekuasaan Allah yang Maha Agung. Bab 9 At-Taubah, ayat 82. Maka hendaklah mereka ketawa sedikit dan kemudian menangis banyak sebagai pembalasan terhadap apa yang telah mereka usahakan. Bab 20 Taha, ayat 124-126. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta?
padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Al-Quran adalah kriteria kerana ia membezakan antara yang baik dan buruk, perkara yang berguna daripada perkara yang sia-sia dan memperoleh ketenangan jiwa daripada kehidupan yang penuh tekanan. Tidak kira betapa majunya sesebuah masyarakat, tidak kira berapa banyak pengetahuan yang mereka perolehi dalam topik yang berbeza, seperti keadaan mental dan fizikal manusia, mereka tidak akan pernah dapat mencipta kod tingkah laku yang benar-benar sesuai untuk sifat manusia dan yang memenuhi semua keadaan dan senario yang boleh dihadapi oleh orang sebagai individu atau sebagai masyarakat semasa hidup mereka di bumi. Mencapai ini adalah mustahil, kerana orang ramai masih menemui perkara baru tentang unsur-unsur tertentu manusia, seperti tujuan di sebalik bahagian-bahagian otak manusia yang berlainan, apatah lagi memperoleh pengetahuan yang mencukupi untuk mencipta kod tingkah laku yang sempurna yang membawa kepada ketenangan fikiran dan keadilan dalam masyarakat. Satu-satunya yang boleh mencapai ini adalah Allah, yang Maha Tinggi, kerana Dia menciptakan segala sesuatu dan kerana pengetahuannya tidak terhingga dan meliputi masa lalu, sekarang dan masa depan. Oleh itu, Dia sahajalah yang berhak untuk memberikan manusia satu tata kelakuan, satu kriteria yang jelas membezakan antara yang baik dan buruk, perkara yang berguna daripada perkara yang sia-sia dan memperoleh ketenangan fikiran daripada kehidupan yang penuh tekanan. Sejarah jelas membuktikan bahawa apabila kriteria ini digunakan dengan betul dalam kehidupan manusia, ia membawa kepada ketenangan fikiran, keadilan dan kedamaian yang tersebar dalam masyarakat. Oleh itu, orang mesti menerima kriteria yang diberikan kepada mereka kerana mengetahui ia adalah yang terbaik untuk mereka, walaupun beberapa aspeknya bercanggah dengan keinginan mereka. Mereka mesti berkelakuan sebagai pesakit yang bijak yang menerima dan bertindak atas nasihat perubatan doktor mereka, mengetahui ia adalah yang terbaik untuk mereka walaupun pada hakikatnya mereka diberi ubat pahit dan pelan diet yang ketat. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Ungkapan-ungkapan dalam Al-Quran tidak dapat ditandingi dan maknanya dijelaskan dengan cara yang lurus ke hadapan. Kata-kata dan ayat-ayatnya sangat fasih dan tidak ada buku lain yang dapat mengatasinya. Al-Quran menyebut sejarah umat-umat terdahulu secara terperinci walaupun Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, tidak dididik dalam sejarah. Ia menyuruh segala kebaikan dan melarang segala kemungkaran. Perkara yang mempengaruhi seseorang individu dan yang mempengaruhi seluruh masyarakat, supaya keadilan, keselamatan dan keamanan merebak ke seluruh rumah dan komuniti. Al-Quran mengelakkan keterlaluan, pembohongan atau sebaran kepalsuan, tidak seperti puisi, cerita dan dongeng. Semua ayat tersebut bermanfaat dan boleh diaplikasikan secara praktikal dalam kehidupan seseorang. Walaupun kisah yang sama diulang dalam Al-Quran, pelajaran penting yang berbeza diketengahkan. Tidak seperti kitab-kitab lain, Al-Quran tidak membosankan seseorang apabila ia dipelajari berulang kali. Al-Quran memberikan janji dan amaran serta menyokongnya dengan bukti yang tidak dapat dinafikan dan jelas. Apabila Al-Quran membincangkan sesuatu yang kelihatan abstrak, seperti mengamalkan kesabaran, ia sentiasa memberikan cara yang mudah dan praktikal untuk melaksanakannya dalam kehidupan seseorang. Ia menggalakkan manusia untuk memenuhi tujuan penciptaan mereka, yang melibatkan ketaatan ikhlas kepada Allah, yang Maha Tinggi, dengan menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredainya, dengan itu memastikan mereka memperoleh ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia. Ia menjadikan jalan yang lurus jelas dan menarik bagi orang yang inginkan ketenangan fikiran dan kejayaan sebenar dalam kedua-dua dunia. Ilmu Al-Quran adalah abadi kerana ia boleh diaplikasikan kepada setiap masyarakat dan zaman. Ia adalah penawar bagi setiap kesukaran emosi, ekonomi dan fizikal apabila ia difahami dan digunakan dengan betul. Ia menyediakan penyelesaian untuk setiap masalah yang boleh dihadapi oleh individu atau seluruh masyarakat.
Kita hanya perlu memerhati sejarah dan bagaimana masyarakat yang melaksanakan ajaran Al-Quran dengan betul mendapat manfaat daripada ajarannya yang menyeluruh dan abadi. Berabad-abad telah berlalu namun tidak ada satu huruf pun yang diubah dalam Al-Quran, sebagaimana Allah Ta'ala berjanji untuk memeliharanya. Tiada buku lain dalam sejarah yang mempunyai kualiti ini. Surah 15 Al-Hijr, ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Allah, yang Maha Tinggi, membincangkan masalah akar yang terdapat dalam masyarakat dan memperincikan ubat praktikal untuk mereka semua. Dengan membetulkan masalah akar, masalah cawangan yang tidak terkira banyaknya yang berpunca daripadanya akan dibetulkan secara automatik. Ini adalah bagaimana Al-Quran menangani semua perkara yang diperlukan oleh seseorang dan masyarakat untuk berjaya di kedua-dua dunia. Bab 16 An-Nahl, ayat 89. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu. Ini adalah mukjizat abadi terbesar yang dikurniakan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Tetapi hanya mereka yang mencari dan bertindak berdasarkan kebenaran akan mendapat manfaat daripadanya, manakala mereka yang mencari keinginan mereka dan memilihnya hanya akan mengalami kerugian di kedua-dua dunia. Surah 17 Al-Isra, ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Allah Ta'ala kemudian menggesa untuk menunaikan kewajipan wajib yang penting, iaitu berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi termasuk kelonggaran bagi mereka yang tidak mampu. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 185. Maka sesiapa yang melihat anak bulan, hendaklah dia berpuasa. Dan sesiapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka sebanyak hari-hari yang lain. Perintah, larangan, konsesi dan nasihat dalam Islam semuanya bertujuan untuk membimbing manusia kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Mereka tidak diberikan untuk menyusahkan orang. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 185. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Walaupun seseorang secara salah boleh mendakwa bahawa jika Allah, yang Maha Tinggi, menghendaki kemudahan bagi manusia, Dia boleh membenarkan mereka melakukan apa sahaja yang mereka kehendaki. Tetapi ini tidak akan membawa kepada kemudahan untuk orang ramai, kerana mereka tidak mempunyai pengetahuan dan pandangan jauh untuk menentukan apa yang baik untuk mereka. Mereka adalah contoh yang tidak terkira banyaknya dalam kehidupan setiap orang, di mana mereka menginginkan sesuatu hanya untuk menyedari ia buruk bagi mereka, dan apabila mereka tidak menyukai sesuatu hanya menyedari ia baik untuk mereka. Hakikatnya semua orang adalah seperti bayi yang menginginkan perkara yang salah pada masa yang salah, seperti ais krim ketika mereka selsema. Sama seperti ibu bapa yang baik melindungi anak mereka dengan menafikan apa yang mereka kehendaki, Allah, yang Maha Tinggi, sahaja yang mengetahui apa yang terbaik untuk setiap orang dan membimbing mereka ke arah itu. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mentaatinya. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Contoh lain ialah doktor perubatan yang memberi ubat pahit dan pelan diet yang ketat. Dari segi luaran nampaknya mereka menginginkan kesukaran untuk pesakit mereka, tetapi sesiapa yang mempunyai akal yang waras akan memahami bahawa mereka sebenarnya menginginkan ketenangan fikiran dan badan untuk pesakit mereka, kerana ubat-ubatan pahit dan pelan diet ketat yang mereka tetapkan akan membawa kepada ini, jika pesakit mereka menerima dan bertindak mengikut nasihat mereka. Seseorang hanya perlu memerhati orang kaya dan terkenal yang menjalani kehidupan mengikut keinginan mereka, yang menyebabkan mereka menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan, dan bagaimana ini hanya membawa kepada masalah kesihatan mental, seperti tekanan, kemurungan dan kecenderungan untuk membunuh diri. Untuk memahami bahawa ketenangan fikiran tidak terletak pada menjalani kehidupan berdasarkan keinginan seseorang. Sebagaimana Allah, yang Maha Agung, sahaja yang mengetahui akal dan tubuh manusia, dan kerana ilmunya meliputi segala sesuatu, termasuk masa lalu, sekarang dan akan datang, Dia sahaja yang mengetahui apa yang terbaik untuk setiap orang. Bab 42 Asy-Syura, ayat 27. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada amba-ambanya,
tentulah mereka akan melakukan kezaliman di muka bumi. Tetapi Dia menurunkannya dalam jumlah yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat dari kalangan amba-ambanya. Di samping itu, kerana Allah yang Maha Tinggi sahaja yang mengawal alam semesta dan khususnya hati rohani manusia, tempat tinggal ketenangan fikiran, Dia sahaja yang menentukan siapa yang mendapat ketenangan fikiran dan siapa yang tidak. Oleh itu, sesiapa yang menderhakai Allah Ta'ala dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka, hanya akan mendapat kesengsaraan, kesusahan dan tekanan di kedua-dua dunia. Tambahan pula, satu-satunya perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala adalah perkara-perkara yang kemudaratan yang ditimbulkannya lebih besar daripada manfaat yang boleh diperolehi daripadanya. Dalam setiap kes, mereka banyak alasan saintifik dan logik di sebalik larangan Allah Ta'ala, seperti pengharaman arak. Oleh itu, perintah, larangan, kelonggaran dan nasihatnya adalah yang terbaik untuk setiap orang kerana ini sahaja membawa kepada ketenangan jiwa dan badan di kedua-dua dunia. Walaupun ini tidak jelas kepada manusia kerana kejahilan dan keterbatasan penglihatan mereka. Surah 7 Al-A'raf, ayat 157. Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang munkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang makruh dan melarang mereka dari yang munkar dan meringankan beban dan belenggu yang ada pada mereka. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 185. Maka sesiapa yang melihat anak bulan, hendaklah dia berpuasa. Dan sesiapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka sama banyaknya hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu dan menyempurnakan tempuh. Dalam hal ini, Allah yang Maha Tinggi menghendaki kemudahan melalui puasa, kerana puasa adalah latihan rohani dan jasmani yang diperlukan oleh umat Islam untuk mengamalkan ketakwaan, yang memastikan mereka menggunakan nikmat yang telah dikurniakan dengan cara yang diredai Allah Ta'ala, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Ini seterusnya membawa kepada ketenangan fikiran dan kejayaan dalam kedua-dua dunia. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Seperti yang dibincangkan secara terperinci sebelum ini, puasa membolehkan seseorang untuk meningkatkan kawalan mereka ke atas niat, ucapan dan tindakan mereka supaya mereka menjadi lebih mantap dan teguh di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Oleh itu, umat Islam melalui beberapa kesukaran semasa latihan rohani dan jasmani apabila mereka berpuasa untuk mendapatkan banyak faedah, seperti ketenangan jiwa dan badan. Ini adalah serupa dengan seorang atlet yang menjalani latihan yang sukar berjam-jam dan pelan diet yang ketat supaya mereka boleh mencapai kejayaan dalam sukan mereka, atau serupa dengan seorang pelajar yang mengalami sedikit kesukaran apabila mereka meluangkan masa mengulang kaji dan mengambil peperiksaan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, yang membolehkan mereka menjaga keperluan keuangan mereka sepanjang hayat mereka. Di samping itu, puasa yang membolehkan seseorang untuk meningkatkan kawalan mereka ke atas niat, ucapan dan tindakan mereka supaya mereka tetap teguh di atas ketaatan kepada Allah yang Maha Agung, adalah cara seseorang menunjukkan rasa syukur kepada Allah yang Maha Tinggi, kerana setiap perkara yang baik yang mereka miliki telah dicipta dan dianugerahkan oleh tidak lain daripadanya, dan kerana Dia sahaja yang membimbing mereka kepada ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 185. Dan mengagungkan Allah terhadap apa yang telah ditunjukkannya kepadamu. Dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Puasa membantu seseorang untuk menunjukkan kesyukuran melalui niat mereka, dengan memastikan seseorang hanya bertindak untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala. Tanda positif sikap ini ialah mereka tidak akan mengharapkan sebarang pampasan atau terima kasih daripada orang ramai. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa orang yang bertindak untuk kepentingan manusia tidak akan mendapat ganjaran daripada Allah Ta'ala. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 3154. Puasa membantu seseorang dalam menunjukkan rasa syukur melalui ucapan mereka, kerana ia mendorong mereka untuk sama ada bercakap yang baik atau berdiam diri.
Dan puasa membantu seseorang dalam menunjukkan rasa syukur melalui tindakan mereka kerana ia mendorong mereka untuk menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka, seperti masa dan harta mereka, dengan cara yang diredai Allah, yang Maha Tinggi, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Merangkumi semua aspek kesyukuran membawa kepada peningkatan keberkatan, keampunan, rahmat dan ketenangan jiwa di kedua-dua dunia. Bab 14 Ibrahim, ayat 7. Jika kamu bersyukur, nescaya aku akan menambah nikmat kepada kamu. Dan surah 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Tetapi orang yang gagal untuk menunjukkan kesyukuran dan sebaliknya menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka akan mendapati bahawa nikmat yang mereka miliki, seperti kemasyhuran dan kekayaan, akan menjadi sumber tekanan, kesengsaraan dan kesusahan bagi mereka di kedua-dua dunia, walaupun mereka mengalami detik-detik keseronokan dan hiburan, kerana Allah, yang Maha Tinggi, sahaja yang mengawal hati rohani mereka, tempat ketenangan fikiran. Bab 9 At-Taubah, ayat 82. Maka hendaklah mereka ketawa sedikit dan kemudian menangis banyak sebagai pembalasan terhadap apa yang telah mereka usahakan. Bab 20 Taha, ayat 124-126. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat." Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan." Lebih 500 e-buku, buku audio, maklumat grafik, podcast dan blog percuma tersedia di tapak web kami, www.shekpot.com.